Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni Usul Dirayah 99 Usul Dirayah hadis. Satu panduan mudah untuk mengesah hadis dhaif dan maudhu' oleh Maulana Muhammad Asri bin Yusuf jilid 1 dah. Jadi ini usul kaedah kita kritik matan hadis lah. Berdasarkan ada kaedah-kaedah asasnya untuk kita kritik matan isi kandungan hadis. Kita bincang ada masuk usul yang ke-6. Usul ke-6 iaitu semua hadis dari riwayat yang ada unsur pemesongan makna Al-Quran adalah palsu dah. Jadi kita masuk contoh pertama. Lailatul Mubarakatun ditafsirkan dengan malam nisfu Sya'ban. Jadi selain makna lah, ini panggil selain makna. Asal Lailatul Mubarakatun tu ialah Lailatul Qadar, iaitu malam pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, tapi telah ditahrif, dipesongkan makna kepada malam nisfu Sya'ban. Sedangkan takrifan Lailatul Mubarakatun tu pada surah Ad-Dukhan ayat pertama, perbincangan ayat pertama hingga ayat ke-6 telah disokong, ditafsirkan, telah diberi makna oleh ayat Quran lain pada surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr tu ayat 1 hingga 5, dan surah Al-Baqarah ayat 145 dah, syahrul ramadan allazi unzila fi Quran dah. Dan juga surah Al-Fal ayat 41. Semua ni cerita pasal Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Tiba-tiba telah ditahrifkan, telah dipesongkan makna kepada nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban tu oleh beberapa riwayat. Dan juga kita bincang sebelum ni, ia bertentangan juga dengan hadis yang sahih. Yang dikatakan pendapat Ibn Abbas yang lebih kuat sahih, bahawa ianya pada malam Lailatul Qadar, pada malam Ramadan, bukan pada malam nisfu Sya'ban, pada riwayat Ikrimah, daripada satu riwayat yang kuat lagi lah. Jadi kalau ke sanad tu sahih pun dipanggil syaz, ganjil, bertentangan yang hadis yang lebih kuat. Itu lebih kuranglah kesimpulan perbincangan dalam dua siri yang kita telah bincang dah. Dan sekarang ni kita dengan langkah itu kita bincang bahawa malam nisfu Sya'ban diagungkan oleh puak-puak Syiah dan kuburiyun ni. Puak-puak orang puja kubur, pengagungkan kubur, ataupun golongan Syiah pada malam nisfu Sya'ban dah. Jadi ada usul itu masuk ke dalam Ahlussunnah wal Jamaah lah. Asalnya itu adalah kumpulan sesat daripada ajaran Syiah dan Sufi melampau dah. Sufi pun pengaruh daripada Syiah juga. Okay, kita nak berhabis sikit berapa poin ke-19 dah. Kritikan dan komentar ke-19. Sebagai contoh di sini dikemukakan pandangan 3 orang tokoh utama ulama sahaja tentang hadis-hadis kelebihan malam nisfu Sya'ban yang dikaitkan dengan Lailatul Mubarakatun, malam diberkati yang tersebut dalam surah ayat ketiga surah Ad-Dukhan itu. Ada ayat apa? 3 tokoh ulama lah perbincangan ni. Okey, pertama Ibn Waddah. Ibn Waddah yakni Abu Abdullah Muhammad bin Waddah Al-Marwani Al-Qurtubi. Meninggal 280 Hijrah. Maksudnya ulama salah lah peringkat awal lagi. Dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abdul Rahman, meninggal 182 Hijrah. Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, kata beliau, yakni Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, tidak pernah aku menemui seorang pun guru dan fuqaha kita yang mempedulikan malam nisfu Sya'ban. Jadi untuk guru peringkat awal tak ada bincang pun malam nisfu, tak ada lah buat ibadah khusus ke, ada kelebihan ke, anggap ada keutamaan pada malam nisfu Sya'ban ni. Tidak pernah juga aku mendapati seorang pun dari mereka menyebutkan hadis makhul, yakni tentang hadis tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban. Tak ada juga. Mereka berpendapat tidak ada apa-apa kelebihannya berbanding malam-malam lain. Jadi malam nisfu Sya'ban tak ada kelebihan. Kelebihan dia ampunkan dosa ke apa atau malam qadar, tak ada dah. Lihat juga Abu Syahmah dalam Al-Ba'its 'ala al-Inkar bil-Bid'ah wal Hawadits, muka surat 35 hingga 36 dah. Al-Ba'its 'ala al-Inkar al-Bid'ah wal Hawadits, Abu Syamah. Dan Suyuti dalam Haqiqatus Sunnah wal Bid'ah, muka surat 39 hingga 140. Ini kitab yang terkenal dalam bid'ah.
Jadi orang tolak lah Imam Suyuti ni kitab ni lah, tapi tak apalah, yang penting isi kandungannya kuat. Jadi ada kata betul di sana daripada Imam Suyuti, ada kata tidak, tu perbincangan lain. Yang penting kuat kitab ni dan sandarannya penulisan yang kuat. Yang kedua, ulama yang kedua dah, Ibn al-Arabi dah. Ibn al-Arabi ni dah, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Isbili al-Maliki, meninggal 543 Hijrah. Bukan Ibn Arabi Sufi ni lah, Ibn Arabi Maliki ni. Dalam Ahkamul Quran, kita terkenalnya Ahkamul Quran, dan Aridatul Ahwazi Syarh Sunan Tirmizi menulisnya. Jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan ia malam yang diberkati yang tersebut dalam ayat ketiga surah Ad-Dukhan itu ialah malam Al-Qadar, Lailatul Qadar pada bulan Ramadan lah. Ada juga ulama mengatakan ia malam nisfu Sya'ban. Ada, tapi ia mengarut. Ia kritik lalu mengarut, tetapi itu mengarut. Hak kata nisfu Sya'ban ni malam Lailatul Mubarakatun, malam berkat tu, malam nisfu Sya'ban tu mengarut. Kerana Allah dalam Al-Quran secara tegas, secara putus, secara jelas telah berfirman, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan terang benderang tentang bulan turunnya Al-Quran itu buat pertama kalinya, iaitu di bulan Ramadan, bukan bulan nisfu Sya'ban, bukan bulan Sya'ban. Kemudian disebutkan pula dengan lebih terperinci dalam ayat ketiga surah Ad-Dukhan tentang waktu turunnya di bulan Ramadan itu pada waktu malam, fi lailatin mubarakatin. Siapa yang mendakwa Al-Quran turunkan buat pertama kalinya bukan pada bulan Ramadan, berarti dia telah melakukan pendustaan yang sangat-sangat besar, yang amat besar terhadap Allah. Kata malam nisfu Sya'ban tu Quran agak dusta besar lah. Tidak ada satu pun hadis yang boleh dipegang berhubung dengan malam nisfu Sya'ban, baik berhubung dengan kelebihan pada malam nisfu Sya'ban atau berhubung dengan pemasukan ajal. Dah masuk ajal kepada bulan Sya'ban dah. Oleh itu janganlah engkau pedulikannya, walaupun ada kata sanak boleh pakai ke apa, tak boleh pakai dah. Lihat Ahkamul Quran jilid 7 muka surat 20. Aridatul Ahwazi jilid 3 muka surat 257. Itu ulama yang kedua dah. Yang ketiga pula. Dah, tiga tokoh ulama yang ketiga iaitu Allamah Muhammad Rashid Ridha dalam majalah Al-Manar pernah menulis sebegini ya. Ringkas ceritanya Syiah dihidupkan pada malam nisfu Sya'ban itu langsung tidak ada asas yang betul. Baik dalam Al-Quran dan As-Sunnah, segala ibadah yang dikerjakan pada malam itu, pada malam nisfu Sya'ban itu ditolak dan dibantah oleh para muhaddisin, ulama-ulama hadis dan fuqaha, tokoh-tokoh ulama fiqh, kerana tidak berasasnya, tak ada asasnya. Sedangkan Allah telah menyempurnakan agama Islam ini, sempurna dah. Orang yang menambah-nambahkan sesuatu ke dalam agama sama seperti orang yang mengurangi sesuatu daripadanya. Kita tambah dalam agama seperti kita kurang semaya tak 4 rakaat je 3 rakaat, dari 2 rakaat je 1 rakaat, serupa je. Dengan cara kita tambah dengan kita kurang tu serupa tak. Kedua-duanya adalah ahli bid'ah belaka. Kalau kita kata semaya maghrib buat 1 rakaat, dah bid'ah kita kata dah. Begitu juga kita tambah dah, maghrib jadi 4 rakaat ke 5 rakaat dah. Dia jadi ahli bid'ah. Lihat majalah Al-Manar bilangan 14. Okey, kritikan komentar ke-20. Malam nisfu Sya'ban yang tunjuk-tunjukkan sebagaimana yang diberkati itu sebenarnya termasuk dalam perancangan musuh-musuh Islam. Bid'ah ni perancangan musuh Islam. Bukan muzik, bukan inilah apa COVID saja dah. Bahkan malam nisfu Sya'ban tu perancangan musuh Islam. Ia terdiri daripada golongan zindik, golongan yang masih berpura masuk Islam pada kafir dah. Golongan Syiah dan ahli bid'ah. Ni musuh-musuh Islam. Syiah pun musuh Islam dah. Tujuan sebenar mereka ialah mengalihkan pandangan orang Islam daripada malam Qadar, Lailatul Qadar yang merupakan sebenar-benar malam yang diberkati, kepada malam nisfu Sya'ban yang ditunjukkan oleh puak penentang Islam dah, musuh Islam. Dengan menawarkan pelbagai kelebihan dan keutamaan yang kononnya akan pasti diperolehi oleh orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu pada malam tersebut, malam nisfu Sya'ban, tentu akan ada umat Islam yang terpedaya. Tentu akan ada umat Islam yang akan mengutamakan malam nisfu Sya'ban berbanding daripada malam Qadar di bulan Ramadan. Kalau ada lebih buat ibadah pada malam nisfu Sya'ban berbanding bulan Ramadan. Kerana malam Qadar di bulan Ramadan itu walaupun dikatakan pasti ada di bulan Ramadan, tetapi tidak menentu. Tak tahu bila-bila dah.
Dan tidak pasti pada malam keberapa pula dah. Sedangkan malam nisfu Sya'ban pula adalah pasti dan jelas, iaitu malam ke-15 di bulan Sya'ban je lah. Bakal ibadah masa tu dah mudah. Itu juga malam banyaklah hak jenis tetap-tetap ni bid'ah dia. Jadi kalau setengah-setengah negara tu memang nampak benar ni 15 Sya'ban kat pakak kupu dah. Dah. Malam bulan Ramadan tak belah mana, tapi malam Sya'ban ni sungguh benar. Orang hebat itu tentu akan menarik hati sesetengah umat Islam yang pemalas. Mereka lama-kelamaan akan berfikir kalau segala kelebihan telah kita capai di malam nisfu Sya'ban, malam nisfu dah Sya'ban, maka untuk apa lagi kita bersungguh-sungguh beramal di bulan Ramadan demi mencari malam qadar yang tidak pasti pada malam keberapakah itu dah. Faedah yang akan diperolehi musuh-musuh Islam itu daripada umat Islam yang rajin beribadah pula ialah kelesuan dan kerugian umat Islam. Apabila ia setia mengamalkan puasa berturut-turut selama 3 bulan. Rejab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan berturut-turut puasa. Dan membelanjakan harta kekayaan yang banyak sempena malam nisfu Sya'ban. Dan lain-lain atas telunjuk mereka dah. Perancangan musuh Islam dah. Kita anggap musuh Islam ni jauh ni apa dah kepada ahli bid'ah. Tak bak ngatik dah. Dia merosakkan Islam dari dalam. Menurut tahlil ke apa tak. Dia merosakkan Islam dari dalam. Dah. Yang ke-21, komentar ke-21. Kesan paling buruk daripada menerima tafsiran Lailatul Mubarakatun, malam yang diberkati sebagai malam nisfu Sya'ban, kerana hadis dan asar yang tidak berasal itu ialah berlakunya tahrif, berlakunya pelewengan dan pemosongan makna Al-Quran yang asal je sebenar, yang amat dahsyat lah. Selewih makna dah. Itulah juga punca kepada kemunculan dan percambahan sekian banyak hadis-hadis maudhu' dan hadis dhaif. Kononnya untuk membuktikan mana itu memang diberkati sungguh. Tambah riwayat lain. Okay, habislah contoh pertama perbincangan tentang pemosongan makna Quran. Dari riwayat hak peso makna Quran ni yang kuat, yang sahih daripada Al-Quran lagi. Quran mentafsirkan Quran. Tiba dia pakai hadis yang kurang kuat sikit, maka tu tanda hadis terpalsu dah. Walaupun ada setengah ulama Syekh Albani terima dah Syekh Albani dah. Jadi Dr. Yusuf Qadawi macam boleh nampak nak terima dah, tapi keadaan hasannya sebenarnya tidak, bukan sekadar dhaif, bukan sekadar tak sahih, bahkan ia memiliki pada palsu terus. Kerana ia bercanggah terus dengan Al-Quran dan yang lain, dia bercanggah dengan hadis sahih yang lebih kuat yang lain dah. Jadi kita tolak dah. Tu apa yang dibentangkan oleh Maulana Asri dah. Okey, contoh kedua pula dah. Contoh kedua, tahrif pemosongan makna Quran. Terdapat satu hadis yang lebih dikenali sebagai hadis kisah. Ini ramai juga ada ulama ahli sunnah jemaah bersangka baik hadis kisah ni, hadis selimut ni. Kononnya ia merupakan sebab nuzul, sebab turunnya bagi ayat 33 surah Al-Ahzab. Perkataan al-baik yang tersebut di dalamnya ditafsirkan dengan orang-orang tertentu sahaja dari kalangan anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis kisah itu dah. Jadi ambil anak cucu Fatimah, melalui Fatimah saja. Sedangkan Nabi ada anak cucunya Nabi sangat sayang, lebih sayang mana dah. Bukan Hasan Husain saja. Nama Abdullah, nama apa dah. Lepas tu ada pula dah. Cucu Nabi yang paling alim ni bukanlah Hasan Husain, tapi Muhammad bin Al-Hadafiyah. Tapi kerana digembar-gemburkan supaya nampak akak Hasan Husain ni oleh golongan Syiah, tergelarlah anak cucu Nabi hak lain lah. Mendak gagal pasal Imam Mahdi daripada keturunan Syarif ni lah, keturunan Syarif Husain di anak Raja Jordan lah. Padahal Jordan sendirinya ada pengkalan tentera mereka dan kuat mendukung Israel, sehingga dia diberi kekuasaan. Dia dikatakan orang tuduh Wahabi hak memberontak dan mengganggu kerajaan Uthmaniyah tu sebenarnya Syarif Husain ni dia di Hijaz, Mekah, Madinah masa tu mengata dia sebenarnya banyak support British untuk
menggugat kerajaan Uthmaniyah, membebom gagal apa dah. Tapi mereka tuduh Wahabi lah dah, Arab Saudi. Padahal sebenarnya pokok dia makin belakang British ni nak. Kok ni pun dia tahu dah. Cuma sekali tengok Arab Saudi ni lebih kuat, Raja Saudi ni lebih kuat daripada Syarif Hussein, dia berilah Mekah Madinah gapo tu kepada Raja Saud ni. Dan dia bagi Syarif Hussein jauh, tidaklah mengata khalifah ke apa, dia beri ke jauh di Jordan lah. Ada. Tak apalah, yang pentingnya hak tulah dikatakan kalau ni nak gagak Imam Mahdi tu keturunan dia lah, raja ayah dia. Anak dia tu tak tahu dak galak je nampak je dak. Keturunan kita tengok ke kebaratan Jordan ni, kebaratan termasuklah raja-raja dia, termasuklah hak dia angkat kata keturunan akan jadi Imam Mahdi pun dia. Sosial kuat nampak kita tengok dah. Tiba dikatakan dia diangkat sebagai Imam Mahdi. Tak tahulah macam mana nak. Dan nama lain bukan Muhammad bin Abdullah dah. Okey, tak apalah. Hadis kisah pun kita masalah dah. Hadis kisah ni hadis selimut dekat pada keluarga Ali saja dah. Sedangkan anak cucu Nabi lain tidak termasuk. Ini dikatakan sebab nuzul, sebab turunnya ayat Quran surah Azab ayat 33. Okey, perkataan Ahlul Bait keluarga Nabi ni kan, yang disebut dalamnya ditafsirkan dengan orang-orang yang tertentu sahaja dari kalangan anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis kisah, hadis selimut itu dah. Siapakah sebenarnya yang dimasukkan oleh Allah dengan Ahlul Bait di penghujung ayat ke-33 surah Al-Ahzab ini? Dalam ayat 3 surah Al-Ahzab ni bunyi gini ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuridullahu liyuzhiba 'ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathhira. Bermaksud, sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait, wahai keluarga Nabi lah, ahli rumah dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Situ ada sebut Ahlul Bait. Liyuzhiba 'ankum rijsa ahlil bait yutahhirukum tathhira. Siapa dia Ahlul Bait ni? Adakah ia isteri Rasulullah SAW atau keluarga baginda seumumnya, ataupun individu-individu tertentu sahaja seperti kata golongan Syiah Rafidah? Guna hadis kisah itulah. Anak cucu Nabi hanyalah daripada Fatimah, Ali dan Fatimah sahaja dah. Nah. Waktu kah mengikut hadis ni lah. Syiah Rafidah guna hadis ni lah. Menerima orang-orang lain selain isteri-isteri Rasulullah SAW sebagai Ahlul Bait di dalam ayat ini berarti memutuskannya daripada kalam Allah. Sebelum atau dan selepasnya, ayat Quran itu cerita pasal isteri Nabi. Sebelum dan selepas ayat ni lah, sebelum ayat 33 surah Azab ni, sebelum ayat 33 ni dan selepas ayat 33 surah Azab ni, cerita pasal isteri Nabi ni. Tiba-tiba mari hadis kisah ni pakai bebuh keluarga Ali saja dah. Pelik lah. Jika dilihat kepada siap ayat seterusnya dan sibak ayat sebelumnya yang didahului dia, ayat yang dahulu daripada 33 ni, jelas yang dimasukkan dengan Ahlul Bait itu ialah isteri-isteri Rasulullah SAW. Nah, bukannya keluarga lain. Betul, ahli keluarga di segi keluarga isteri Nabi, bukannya anak cucu lain dah. Memang kait dengan isteri Nabi dah kalau kita tengok ayat Quran dah. Mengatakan bukan isteri-isteri Rasulullah yang dimasukkan di sini berarti melakukan pelegangan terhadap makna Quran. At-tahrif al-ma'nawi lil Quran. Jadi nampak benarlah hanya menggunakan satu hadis mentakwilkan, menghilangkan makna yang tengah-tengah ayat Quran dah. Ayat Quran terang, kita baca ayat Quran ni, macam mana nak kait dengan Fatimah, Hasan Husain saja ni. Sedangkan cerita pasal bini Nabi, pelik dah. Tapi orang ni kadang-kadang ulama, ustaz bukan dia tak memikir, kita pun heran lah. Dah. Dia tak boleh nampak. Dia pakai hadis ni, hadis ni nampak sanadnya lebih kurang, lebih kuat, gagah sikit lah. Pakai lah. Kita tengok kat macam dia ni, takwil jauh ni, jauh benar ni cerita pasal isteri Nabi, tiba-tiba pergi pada keluarga Fatimah, jauh ni nak. Nah. Dan memang pun telah banyak berlaku tahrif maknawi, pemesongan ayat Quran ni, makna Quran ni, akibat tidak menerima isteri-isteri Rasulullah SAW sebagai Ahlul Bait. Nak buat isteri Nabi ni bukan Ahlul Bait, yang anggap bukan keluarga rumah Nabi, pakai hadis ni jadi jauh lah, lari lah. Jadi kita pening nak faham ayat Quran ni. Tetapi bagaimana dengan hadis kisah itu pula dah? Kita nak baca hadis kisah ni nak.
Okey, sebelum pergi lebih jauh, terlebih dahulu dikemukakan ayat berkenaan lengkap dengan siap dan sibaknya. Ayat sebelum dan selepas. Surah Al-Ahzab ayat 33 ni. Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alina umatti'kunna usarrihkunna sarahan jamila. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنين منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Bermaksud, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, sekiranya kamu semua mahukan kehidupan dunia yang mewah dan perhiasannya yang indah, maka marilah supaya aku berikan pada kamu pemberian mut'ah yang disagah hati dan aku lepaskan kamu dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini bayar piti dan macam juga lah dah. Cerita pasal Nabi ni ayat ke-8 ni. Okey. Seterusnya, dan sekiranya kamu semua mahukan keredaan Allah dan Rasulnya serta nikmat kemewahan di negeri akhirat, nikmat akhirat lah, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi orang yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar. Nah, kamu pun perempuan juga nak. Min kunna ajran azim. Kunna ni untuk kunna kamu perempuan, isteri Nabi ni. Ayat ke-9 ni. Tak cerita juga pasal Hasan Husain ni. Kum kau kumar kau apa tak ada. Cerita pasal kunna, isteri Nabi lagi. Ayat ke-30 dah. Wahai isteri Nabi, ya nisa'an Nabi ni. Ayat pasal isteri Nabi dah. Wahai isteri Nabi, sesiapa di antara kamu yang melakukan suatu perbuatan keji yang nyata, nescaya akan digandakan azab siksaan baginya 2 kali ganda kena siksa dah. Kalau isteri Nabi ni buat dosa, dia 2 kali ganda besar dah. Azab siksa 2 kali ganda. Dan hukuman yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Pasal isteri Nabi juga. Okey, ni ayat 31 pula. Dan saat ni ayat 30 kan. Dan siapa di antara kamu semua tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, wa may yakdut min kunna kamu perempuan isteri Nabi juga dah. Di antara kamu ni perempuan ni, isteri Nabi semua tetap taat kepada Allah dan Rasulnya serta merujak ke amal soleh, kami akan berinya kepadanya pahala amalnya itu 2 kali ganda, dan kami sediakan baginya limpahan kurniaan yang mulia. Ayat 21 dah. Jadi isteri Nabi juga min kunna dah. Jadi kalau amal soleh, ta'mal salihan, ta'mal tu perempuan juga. Nu'tiha ajraha marratain. Dia beri kepada mereka 2 kali ganda pahala untuk otina juga, untuk isteri Nabi juga. Tak cerita pasal Hasan Husain apa dah. Ayat 31 dah. Ayat 32 pula dah. Wahai isteri Nabi, start nah. Ya nisa'an Nabi dah. Pasal isteri Nabi lagi. Wahai isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti wanita yang lain. Kalau kamu tetap bertakwa, oleh itu janganlah kamu berkata-kata dengan lembah lembut, manja semasa bercakap dengan lelaki asing. Kerana demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya, yang menaruh tujuan buruk kepada kamu lah. Kena ke ibni Nabi ya. Dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik, sesuai dan sopan saja, tak payah lembut-lembut, tapi sesuai lah. Tidaklah kasar, tapi tidaklah mendayu ke apa gitulah. Ayat ke-32 dah. Cerita pasal isteri Nabi juga. Baru kita masuk ayat ke-33 dah. Dan hendaklah kamu, isteri Nabi dah, tetap diam di rumahmu, serta janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah zaman dahulu.
Cerita pasal kamu pun perempuan, isteri Nabi juga. Jangan berhias. Jangan jangok macam hotel zaman dulu. Dia jahiliah dulu. Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Dah. Cerita pasal isteri Nabi juga. Barulah hujung ayat ni, sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait, dan bersihkan kamu sebersih-bersihnya. Baru tu ayat tu dah. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tatheera. Kita pasal rotino nabi ni jangan janguk cara jahiliah dah. Suruh semaya wa aqimnas solah pun suruh isteri Nabi. Lepas tu Allah nak apakan dosa dah, dan membersih-bersihkan sebersih-bersihnya dah. Cerita pasal Nabi tak mesti dia masuk pasal keluarga Fatimah Hasan Husain, Ali tu masuk Ali tak masuk. Cerita memang betul cerita pasal isteri Nabi dah. Ahlul Bait pun Ahlul Bait tentang isteri Nabi dah, bukannya pada anak cucu lain dia. Dah. Lepas tu wazkurna ayat ke-44 dah. Dan ingatlah serta amalkanlah apa yang dibaca di rumahmu dari ayat Allah, Al-Quran dan hikmah sunnah Nabi-Mu. Sesungguhnya Allah Maha halus dan pentadbirannya, dan Allah lagi Maha mendalam pengetahuannya. Ayat ke-34 surah Az-Za'id ayat ke-34. Dan wa aqimna wazkurna dah. Dah suruh uzkurna, suruh kamu perempuan juga dah. Suruh isteri Nabi juga. Tak suruh wazkuru, tak suruh kamu semua termasuk lelaki dia. Ali ke hasil Husain tak ada. Wazkurna ni, ingatlah Allah ke apa ni, dan zikir dia, amalkanlah ma itla fi buyutikunna min ayatillah dah. So baca ayat Quran dan amal surah ayat amal ayat Quran wal hikmah. Dan hikmah ni sunnah Nabi ke apa dah. Surah amal sunnah Nabi, sunnah amal ajaran Quran, sunnah amal sunnah Nabi. Dan disuruh ni dalam domainnya kunna wazkurna apa ni untuk perempuan, tidak untuk Hasan Husain. Jika diperhatikan pada ayat sebelum dan selepas ayat 33 tersebut, semuanya berbicara tentang isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permulaan ayat ketiga juga jelas berkaitan dengan mereka, dengan isteri-isteri Nabi. Bagaimana tiba-tiba dipisahkan hujung ayat 33 daripada permulaannya dan daripada ayat-ayat sebelumnya dan ayat selepasnya, sehingga itu terpisah terus. Cerita pasal isteri Nabi tiba-tiba pergi pada keluarga Fatimah, keluarga Ali. Ali tu lelaki ke? Hasan Husain pun lelaki dah. Nah, nak apa pergi situ dah? Zainab, adik tu mana Zainab? Zainab pun tak ada dah. Pelik juga dah. Jauh dah. Padahal mereka lah yang dikhitab, yang dihadap cakap secara khusus oleh Allah dalam ayat 33 surah Al-Ahzab tu. Cerita betul-betul cerita pasal bukan keluarga lain, keluarga isteri Nabi dah. Ayat tu dah. Menerusi ayat 38 dan 29, Allah memerintahkan sebagai ujian agar Nabi-Nya memberikan pilihan kepada isteri-isteri baginda, sama ada mau memilih kemewahan hidup di dunia atau kerajaan Allah dan Rasulnya serta nikmat kemewahan di negeri akhirat sahaja. Dan nak pilih, nak dunia kau nak akhirat dah. Ternyata semua mereka isteri-isteri Nabi ni memilih kerajaan Allah dan Rasulnya serta nikmat kemewahan di negeri akhirat, bukan di dunia. Setelah berjaya dalam ujian itu kerana memilih pilihan yang kedua, pilihan akhirat, terberhaklah mereka mendapat khitab bicara khusus daripada Allah sebagai bimbingan kepada mereka dalam menjalani kehidupan dunia seterusnya. Itulah sebenarnya intisari daripada ayat-ayat selepasnya hinggalah ke ayat ke-34. Ni dia nak ajar berfikir agama, ni nak ajar kita berfikir. Jangan kita ni rigid sangat. Orang kata sokong parti kita masuk syurga lalu dah, jangan dah. Orang kata Imam Mahdi daripada jodoh pakai terus percaya lalu dah. Oh berat nanti tipu kita. Berapa Imam Mahdi dah. Jadi kita jangan mudah percaya kat orang. Kita tapih dulu dah. Mikir dah. Ajar berfikir. Kita mengajar agama ajar berfikir. Kalau ajar mengajar agama suruh ikut tok guru belaka, tak boleh tak takwil kata tok guru, memang perkerah kita, tipu kat tok guru lah kita dah. Nah. Okay, bahagian yang bergaris daripada ayat 33 merupakan sebahagian daripada ayat ke-33 juga dah. Hak kata innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tatheera tu. Sebahagian ayat 33 juga pasal isteri Nabi juga dah. Ia adalah hujung ayat berkenaan, tetapi orang-orang Syiah mempopularkannya dengan nama ayat tathhir
ayat penyucian. Ia dianggap mereka sebagai ayat yang berasingan dah. Dia bukan ayat tu ayat berasingan bagi mereka dah. Hadis kisah pula, hadis limut ni yang dipercayai sebagai sebab nuzul bagi ayat 33 surah Ahzab itu adalah seperti berikut. Di ayat ni ada 3 riwayat Macam mana tau kita? Kita baca lah. Hadis 3 riwayat. Hadis kisah, hadis limut ni. Haddatsani Ahmad Muhammad At-Tusi qala haddatsana Abdurrahman bin Salih qala haddatsana Muhammad Sulaiman Al-Asbahani an Yahya bin Ubaid Al-Makki an Ata an Umar bin Abi Salamah qala nazat hadhihi al-ummah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti Ummi Salamah innama yuridu Allah liyadhhaba 'ankum rijsa ahli al-bait wa yutahhirukum tathhira. Surah Ahzab ayat 33 lah. Fada'a Hasanan wa Husainan wa Fatimata fa'ajlasahum baina yadayhi wa da'a Aliyan. Fa'ajlasahu khalfahu. Fatajallala huwa wa hum bil kisa'i thumma qala ha'ula'i ahlu baiti fa'adhhib 'anhum rijsa wa tahhirhum tathhira. Qalat ummu Salamah ana ma'ahum makanaka wa anta 'ala khairin. Termasuk At-Tabari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Umar bin Abi Salamah katanya. Ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda di rumah Ummi Salamah. Nah. Riwayat Tabari ni kata anak Ummi Salamah dah. Jadi tu ayat ni di rumah Ummi Salamah nah. Isteri Nabi lah. Innama yuridullahu yuzhaba 'ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirukum tathhira. Hujung ayat surah Ahzab ayat 33. Maka Nabi SAW memanggil Hasan, Husain dan Fatimah. Panggil Hasan, Husain, Fatimah. Mereka diperdudukkan di hadapan baginda untuk depan Nabi lah. Hasan, Husain, Fatimah. Sedangkan ada Zainab lagi anak Fatimah ni nak. Ada 2 orang lagi anak perempuan Fatimah ni. Tiba-tiba panggil Hasan, Husain, Fatimah saja dah. Diperdudukkan di hadapan baginda dan dipanggil pula Ali. Ali pun tak. Beliau diperdudukkan di belakang baginda dia. Ali di belakang. Depannya Hasan, Husain, Fatimah. Lalu Nabi SAW berselimut bersama mereka dengan satu selimut sambil berkata, selimut besar tu pakai selimut habis lah. Jadi berapa orang? So 2, 3, 4, 5. Semasuk Nabi 5 orang ada selimut. Sambil berkata Nabi selimut tu, Nabi berkata, mereka inilah ahlul baitku dah. Maka hilangkanlah dosa dari mereka dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya. Tanya Ummu Salamah, bolehkah aku masuk bersama mereka dah? Ummu Salamah duduk depan dah. Tak boleh masuk dah, tak ada selimut. Dan Nabi SAW tetaplah di tempatmu, engkau sememangnya sudah berada di atas kebaikan dah. Ada ayat mohon. Dia kata dah. Ana ma'hum makanaka wa anta 'ala khairin. Ni baik dah, tak baik dah. Tak payah masuk dalam selimut. Ini riwayat Tabari nya. Itu riwayat pertama. Riwayat kedua pula. Haddatsani Abu Quraib qala haddatsana Bukai an Abdul Hamid bin Bahram an Syahr bin Hausyab an Fudal bin Marzuq an Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri an Ummi Salamah qalat lamma nazalat hadhihi al-ayah innama yuridullahu liyadhhaba 'ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirukum tathhira. Surah Ahzab ayat 33. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan wa Fatimata wa Hasanan wa Husainan fajallala 'alaihim kisa'in wa khaybariyan. Faqala Allahumma ha'ula'i ahlu baiti Allahumma adhhib 'anhum rijsa wa tahhirhum tathhira. Qalat Ummu Salamah alastu minhum qala anti ila khairin. Ni riwayat kedua dah. Bermaksud At-Tabari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ummu Salamah. Panjang je. Kalau kira sanadnya kita pendek dah lah. Kata bila turun ayat ini, innama yuridullahu liyadhhaba 'ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirkum tathhira. Surah Ahzab ayat 33 dah. Rasulullah SAW memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain.
Lalu baginda menyelimutkan mereka dengan selai selimut Khaybar seraya berkata begini. Mereka inilah ahlul baitku. Mereka hilangkan dosa dari mereka dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya. Maka hilangkanlah dosa dari mereka dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya. Tanya Ummu Salamah, bukankah saya sebahagian dari mereka dah? Jawab baginda, engkau sememangnya menuju kepada kebaikan. Alastu minhum, adakah aku sebahagian daripada mereka dah? Bukankah saya termasuk sebahagian mereka dah? Tapi jawab mereka, anti ila khair. Engkau sememangnya menuju kepada kebaikan. Tapi lain sikitlah daripada riwayat pertama. Riwayat ketiga, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Abdullah bin Numair. Wa lafzu li Abi Bakr qala haddatsana Muhammad bin Bashir wa Muhammad bin Bishr. An Zakaria an Mus'ab bin Syaibah an Safiyah binti Syaibah qalat Aisyah kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadatan wa alaihi mirtun murahalun min sya'rin aswada faja'a al-Hasan ibn Ali fa'adakhalahu thumma ja'a al-Husain fa'adakhala ma'hu thumma ja'at Fatimatu fa'adakhalaha thumma ja'a Ali fa'adakhalahu thumma qala innama yuridu Allah lidhhaba 'ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirukum tathhira. Bermasuk Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah. Kata baginda, pada suatu pagi Nabi SAW keluar dengan berselimutkan selai selimut daripada bulu hitam. Selimut dengan selai selimut daripada bulu hitam yang bercorak sekeduk. Tiba-tiba datang Hasan. Nabi SAW memasukkannya ke dalam selimut tersebut. Kemudian datang pula Husain. Dia juga masuk ke dalamnya. Kemudian datang Fatimah, baginda memasukkannya juga. Kemudian datang pula Ali, beliau juga memasukkan ke dalam selimut yang sama. Jadi hak ni bukan masuk, tu masuk sikit-sikit dah. Orang ni mari dulu, orang ni mari dulu, tidak sekaligus lah macam hadis lain. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah ini, innama yuridullahu liyuzhaba 'ankum rijsa ahlil bait yutahhirukum tathhira. Bermaksud sungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Oh, ni riwayat asal dan hal lain tu mari daripada sini berlaku lah. Dan kitab lain pun tak. Ni kitab hak asalnya. Lebih awalnya hak ni lah. Panjang mana perbincangan kita nak pergi ni. Nak pergi sesuatu. Okey, rujukan hadis pertama dikemukakan oleh Tabari dalam tafsir Tabari. Lihat Jami' al-Bayan fi tafsir Quran. Jilid 19 muka 106. Tu dia. Tafsir kedua pula juga dikemukakan oleh Tabari dalam tafsir Jami' al-Bayan fi tafsir Quran jilid 19 muka 104. Hadis ketiga dikemukakan oleh Muslim dalam sahihnya jilid 7 muka 130. Ni perbahasa ni nak kritik hadis sahih Muslim ni. Hadis paling kuat ni hadis ketiga dah. Dalam sahih Muslim. Jilid 7 muka 130. Mari sikit-sikit bukan mari sekaligus. Mari kita tengok di segi cara tu molek hadis Turat Tabari ni dah. Ni lagi pelik. Hadis sahih Muslim. Mari sore kecil-kecil ni. Jadi ada 5 orang saja dalam masuk Nabi, 4 orang keluarga Ali lah, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Ada 2 lagi Zainab dan gapo seorang lagi. Kulsum gapo dah. Jadi anak cucu Nabi ni daripada Fatimah yang tidak disebutkan. Yang sebutnya Hasan Husain ada. Jadi ada dia kebicara sesuatu. Okey, kita bicara hadis pertama dan kedua dulu. Hadis ketiga ni hadis Sahih Muslim kita bicara lepas ni kali kok panjanglah. Dah. Hadis ketiga ni Sahih Muslim ni. Perbincangan panjang. Okey, kita pergi hadis komentar pertama dah. Okey, hadis-hadis yang dikemukakan di atas sebagai contoh jika dilihat dari sudut riwayat semata-mata pun tidak akan dapat bertahan. Apalagi apabila ia diuji dengan batu uji yang dirayah. Matan hadis, kritikan matan hadis. Dah.
Semuanya dhaif dan munkar. Dari segi sanad, riwayah ni segi sanad, hadis pun tak berapa gagah dah. Goyang dah, lembek. Dhaif dah. Dhaif dah palsu dah. Tiba-tiba kalau bahas dengan dari segi mata hadis, banyak bercanggah dah. Isi kandungan hadis tu banyak bercanggah. Okey. Yang poin kedua, komentar yang kedua dah. Hadis pertama dhaif. Kerana sanadnya mengandungi beberapa orang perawi dhaif dan dipertikaikan oleh para ulama rijal hadis. Iaitu Abdul Rahman bin Saleh meninggal 235 Hijrah. Ya boboh kalau dalam kitab Arab ni apa tulisan Arab ni? Qala hadatsana Abdul Rahman bin Saleh situ dah. Riwayat pertama. Abdul Rahman bin Saleh ni dhaif, seorang perawi Syiah Kufah. Perawi Syiah Kufah. Meskipun dikatakan thiqah, dipercayai oleh beberapa orang ulama, sekian ramai ulama rijal yang lain pula telah mempertikaikannya dah. Kata Abu Daud, dalam senang penulis kitab Sunan Abu Daud lah, Abu Daud. Dia menulis sebuah kitab tentang keburukan para sahabat. Ada kitab khusus. Cerita sahabat ni jahat lah, buruknya sahabat ni. Dia seorang jahat. Abu Daud kata dia seorang jahat. Kata Ibn Adi, Syiah hangus. Bukan Syiah biasa-biasa, Syiah keruk dah, kata Syiah keruk dah. Kepala pengak Syiah ni dah. Kata Musa bin Harun, Abdul Rahman bin Saleh meratkan hadis tentang keburukan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat baginda. Jadi riwayat cerita pasal jahatnya sahabat, jahatnya isteri Nabi ni ada dengan riwayat Abdul Rahman bin Saleh. Kebanyakan hadis yang ku dengar daripadanya telah ku koyak. Seperti kata ni Musa bin Harun kata dah. Lihat Mizan al-I'tidal jilid 2 muka surat 539, Tahzib at-Tahzib jilid 6 muka surat 197 dan lain-lain. Okay, Abdul Rahman bin Saleh menerima riwayat itu daripada Muhammad bin Sulaiman al-Isfahani. Meninggal 181 Hijrah. Siapa pula Muhammad bin Sulaiman al-Isfahani? Kata dah. Qala hadatsana Abdul Rahman bin Saleh, qala hadatsana Muhammad bin Sulaiman al-Isfahani. Siapa dia pula dah? Muhammad bin Sulaiman al-Isfahani ni. Kata Abu Daud dan An-Nasai dhaif. Kata Abu Hatim tidak boleh dibuat hujah. Kata Ibn Adi perawi muttaribul hadis. Hadis yang goncang lah, sekali gini. Dan banyak melakukan kesilapan dah, banyak buat silap dah. Tak kemah nak ingat ke apa. Imam Tirmizi menghukum hadisnya gharib, hadisnya dhaif, pelik-pelik hadisnya. Yahya bin Ubaid demikianlah tersebut dalam sanad Tabari yang dimukakan di atas. Ada sanad lepas dia tu, an Yahya bin Ubaid al-Makki. Yahya bin Ubaid demikian tersebut dalam sanad Tabari dimukakan di atas. Kalau begitu ia adalah seorang perawi majhul, tak kenal pula dah. Kalau diandaikan dia adalah Yahya bin Ubaidillah, maka dia juga perawi dhaif dan matruk yang ditertuduh palsukan hadis. Bukan sekadar dia, ayahnya juga dhaif. Kata Ahmad, hadis-hadisnya munkar dah. Imam Ahmad sendiri kata munkar lah dia. Dia ada ayahnya, kedua-duanya tidak dikenali, majhul belaka dah. Dah lah hadis pelik-pelik dah. Munkar. Tak kenal pula dah. Siapa dia ni? Fikirkanlah sendiri bagaimana akan menjadi sahih atau sesuatu hadis. Di dalam sanadnya berderet 2-3 orang perawi-perawi dhaif. Jadi hadis ni dhaif lah. Tambah-tambah lah hak tuduh Syiah ni berat lagi tak? Kalau orang itu terima, kalau Syiah, perawi Syiah yang tidak meriwayatkan riwayat yang menyokong ajaran mazhab dia, tiba-tiba ni ajaran mazhab Syiah ni memburukkan sahabat, mengangkat ahli, kita kena tolak awal-awal lagi dah. Tambahlah jadi hadis tak kuat dah. Okey, hadis yang kedua, hadis maudhu'. Yang kata kedua ni maudhu' pula dah. Beza sikit je. Alastu minhum dah. Dah. Hadis atas pertama dia ada ana ma'ahum ni. Ini alastu minhum tu beza dia. Kalau lain lebih kurang dah. Dah. Wa anta ala khair, hadis pertama, hadis kedua ni anti ilal khair, tu beza. Hadis kedua maudhu' terus, palsu terus. Atau paling ringan pun ia dhaif. Kerana sanad ini mengandungi berapa orang perawi yang dhaif. Pertama, Syahr bin Hausyab. Apa pandangan ulama rijal tentangnya dah?
Walaupun ada ulama menta'dilkannya, mengatakan adil lah, boleh pakai dia dengan lafaz ta'dil yang rendah. Lihat pula berapa ramai orang yang mentajrihkannya, mencederakannya, mengatakan dia berjahat. Kau tak boleh lah. Kata Abu Hatim tidak boleh jadikan hujah. Dah. Syahr bin Hawsyab ni. B. Kata Ibn Aun, para ulama hadis tidak menerima hadis-hadisnya. C. Nasai dan Ibn Adi berkata dia dhaif. D. Abbad bin Mansur berkata pernah saya pergi haji dengan Syahr. Dia telah mencuri dompet saya. Curi ni. Nah. E. Yahya bin Abi Bukair meriwayatkan daripada ayahnya, katanya Syahr pernah menjadi penjaga wang di Baitul Mal. Jadi bendahara. Baitul Mal dicurinya orang. Sehingga dia ada orang bersyair, menteri kewangan je curi benda harta menteri rakyat dah. Sehingga ada orang bersyair begini, laqad ba'a Syahr dinahu bi kharitih. Faman ya'manu al-qira ba'daka Syahr. Bermaksud Syahr telah menjual agamanya dengan satu dompet. Satu dompet dia sanggup curi dak. So ke benda lain tak? Kalau begitulah engkau wahai Syahr, siapa yang akan percaya lagi kepada orang alim dah? Orang alim dah, tok guru dah, tiba-tiba curi dah. Dah, tok guru curi. Tercerita ni kritikan terhadap tok guru dah. Ni kita tok guru gak selesai sebersih-bersihnya dah. Kita ngaji ni cerita kritikan terhadap tok guru. Bagi cerita kritik orang biasa dah, kritik orang tok guru dah. KF, Syu'bah pernah tanya tentang Abdul Hamid bin Bahram. Ni orang lain, perawi lain pula. Abdul Hamid bin Bahram. Abdul Hamid bin Bahram an Syahr bin Sya'ab. Dah. Jawab beliau dah. Abdul Hamid bin Bahram ni jawab beliau, Syu'bah kata, dia tanya orang tentang Abdul Hamid bin Bahram, jawab Syu'bah. Dia perawi saduq, cuma dia meriwayatkan hadis daripada Syahr bin Hawsyab. Yang beratlah. Dia ni orang bolehlah dah, boleh kira tidak jahat mana dah. Tapi dia ni masalah yang meriwayatkan perawi percaya kepada Syahr bin Hawsyab. Dah. Masalah. Rupa-rupanya meriwayatkan hadis daripada Syahr itu menjadi satu masalah kepada Syu'bah. Seorang digelar sebagai Amirul Mu'minin fi hadis, dia kata kalau orang ni dengar cerita tok guru karut ni beratlah. Gitulah. Dia ni jujur sangat tapi tak nak dengar cerita tok guru hak karut. Gitu lebih kurang. G. Ibn Adi berkata Syahr adalah salah seorang perawi yang tidak boleh dijadikan hujah. Hadis-hadisnya juga tidak boleh dianggap sebagai landasan agama. Nah, Syahr tu dah. Syahr bin Hawsyab meninggal dunia pada tahun 100 Hijrah. Awal lagi dah. Yang kedua dah. Baik dengan yang kedua, Fudail bin Marzuq. Ulama apa ni? Yang kedua, tadi Syahr bin Hawsyab cerita kritikan ni. Yang kedua ni Fudail bin Marzuq ni. Perawi yang namanya Fudail bin Marzuq. Al-Syahr bin Syu'bah an Fudail bin Marzuq. Perawi seterusnya ni. Atas lagi dah. Okey, Fudail bin Marzuq. Syahr menerima hadis itu daripada Fudail bin Marzuq. Siapa pula Fudail bin Marzuq ini? Dan Imam Nasai. Kata dia. Imam Nasai dan Uthman bin Sa'id mengatakan ia dhaif. B. Az-Zahabi berkata dia terkenal dengan fahaman Syiahnya. Syiah juga Fudail bin Marzuq. C. Kata Abu Abdullah Al-Hakim, Fudail bin Marzuq bukan perawi hadis yang sahih. Imam Muslim dikritik kerana telah memasukkan hadisnya dalam kitab sahih beliau. Jadi orang ramai kritik ni, Imam Muslim kritik pasal Fudail bin Marzuq masuk pada Marzuq. Sedangkan Fudail bin Marzuq ni tokoh hadis lain semua kritik dia. Terutama kerana Syiah ni. D. Ibn Hibban berkata dia seorang perawi terlalu mungkar hadisnya. Terlalu mungkar, bukan sikit-sikit. Termasuk salah perawi yang banyak melakukan kesilapan atas nama orang thiqah. Banyak silap ni Fudail bin Marzuq ni. Dia juga meriwayatkan hadis-hadis maudhu' daripada Atiyah. Hadis maudhu' pun ada riwayat dia daripada Atiyah. Berat benar ni. Hadis dua yang diberikan di atas sebagai contoh itu kebetulannya diambil Fudail bin Marzuq daripada Atiyah. Daripada Atiyah juga. Dah. Atiyah ni atas lagi dah. Dah. Tadi hadis palsu ni. Yahya bin Ma'in juga mengatakan Fudail bin Marzuq seorang perawi dhaif. Yahya bin Ma'in. Okey, itu perawi yang kedua dah. Pemula tu Syahr bin Hawsyab. Perawi yang kedua ni kita kritikan Fudail bin Marzuq. Yang ketiga pula Atiyah Al-Aufi. Perawi yang seterusnya Atiyah Al-Aufi. Nama sebenar dan selengkapnya ialah Atiyah bin Sa'ad bin Junadah Al-Aufi Al-Kufi.
Apa kata ulama rijal hadis tentangnya? Perhatikanlah keterangan berikut. Dan inilah atiyah yang dikatakan oleh Ibn Hibban, Fudail bin Marzuq meriwayatkan hadis-hadis maudhu' daripadanya. Jadi hadis maudhu' ni berpunca daripada atiyah. Hadis palsu ni. B. Imam Ahmad berkata Atiyah Al-Aufi seorang perawi yang daif. Saya mendapat tahu dia selalu pergi menghadap Al-Kalbi dan belajar tafsir dengannya. Tafsir Kalbi ni, tafsir Kalbi ni memang Syiah pekat lah dah. Hadis palsu banyak dia tak? Dia tu Atiyah Al-Aufi ni belajar ni tak? Dia pun meriwayatkan hadis palsu banyak dah. Belajar tu guru yang meriwayatkan hadis palsu banyak dah. Belajar dan belajar tafsir dengannya. Abu Sa'id adalah nama panggilan yang diberinya kepada Al-Kalbi. Dipanggil Abu Sa'id. Kalau sebut Abu Sa'id tu Al-Kalbi lah. Ibn Hibban dalam Al-Du'afa menyebutkan kisahnya dengan Al-Kalbi. Dah Ibn Hibban sebut kisah Atiyah Al-Aufi ni dengan Al-Kalbi lah. Itu guru dia Al-Kalbi. Atiyah sempat mendengar berapa hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Setelah Abu Sa'id meninggal dunia, dia belajar dengan Al-Kalbi. Dah sebut sama-sama Abu Sa'id. So Abu Sa'id Al-Khudri, ni sahabat besar. So lagi Abu Sa'id Al-Kalbi, ni pendusta besar pula ni. Apabila Al-Kalbi berkata Rasulullah SAW bersabda begini dan sebegini, dia menghafalnya. Al-Kalbi dipanggilnya Abu Sa'id. Kalau ada orang bertanya siapa yang meriwayatkan hadis ini kepadamu, dia akan menjawab Abu Sa'id saja. Dia tak ajak. Jadi kelirulah Abu Sa'id Al-Khudri ke Abu Sa'id Al-Kalbi. Orang ramai ingat dia meriwayatkannya daripada Abu Sa'id Al-Khudri, padahal Abu Sa'id itu maksudnya ialah Al-Kalbi, bukannya Al-Khudri. Kemudian Ibn Hibban berkata tidak halal menulis hadisnya kecuali untuk menyatakan keheranan terhadapnya. Tak boleh tulis kecuali kata dia ni hadis karut ni nah. Heran pelik dia ni nah. Kata Abu Daud, perawi tidak boleh dipegang. Atiyah Al-Aufi tidak boleh dipegang. Al-Jawzajani dan As-Sa'di mengatakan Atiyah menyeleweng, sesak. Atiyah ni sesak. Al-Bazar dan Ibn Adi mengatakan ia termasuk salah seorang Syiah Kufah. Syiah Kufah berat ni termasuk dah Atiyah Al-Aufi. Sufyan Ats-Tsauri, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ahmad, Al-Bukhari, Yahya bin Ma'in, Abu Daud, An-Nasai, Ibn Hibban, Husaim dan lain-lain mengatakan Atiyah ni dhaif. Tokoh pengkritik hadis, tokoh jarah ta'dil hadis yang besar ni Sufyan Ats-Tsauri, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Muhammad, Bukhari, Yahya bin Ma'in, Abu Daud, An-Nasai, Ibn Hibban, Husaim, semua katanya Atiyah dhaif. Atiyah meninggal dunia pada tahun 111 Hijrah. Lihat Al-Nuqali, Ad-Du'afa, Al-Kabir, jilid 3 muka 1 359. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Tahzib At-Tahzib, jilid 7 muka 200 hingga 202. Okey, itu perawi yang ketiga dah Atiyah Al-Aufi. Pertama Syahr bin Hausyab. Yang kedua Fudail bin Marzuq. Yang ketiga berat lagi iaitu Atiyah Al-Aufi. Yang keempat, perawi keempat yang bermasalah dalam sanad hadis iaitu Abu Sa'id Al-Kalbi dah. Abu Sa'id di dalam riwayat ini bukannya Abu Sa'id Al-Khudri, tetapi Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi yang terkenal sebagai pendusta besar. Bukan pendusta kecil-kecil, pendusta besar. Di kalangan para ulama rijal hadis semua terkenal kata Abu Sa'id Al-Kalbi ni pendusta besar. Itulah Abu Sa'id guru kepada Atiyah Al-Aufi yang sebenar-benarnya. Bayangkanlah bagaimana keadaan suatu hadis yang sanadnya terdiri daripada 4-5 orang perawi bermasalah tu. Kalau ada seorang sahaja pun daripada mereka, hadis berkenaan akan dihukum dhaif, bahkan maudhu' oleh para ulama hadis. Kalau ada seorang pun panggil maudhu' dah. Bagaimana pula agaknya hukum mereka terhadap hadis yang kedua ini yang penuh daripada atas 4 perawi bermasalah dah. Paling kurang dah. Okey, hadis ketiga ni nak bincang ke tak? Panjang ni. Kita bawa poin kedua ni. Poin kedua dah hadis kedua kita baca. Tak banyak mana. Kita bincang hadis tiga ni pun tak banyak mana. Apa bincangnya sanad riwayat perawi bagus dah. Kita tak bincang dirayah lagi riwayat ni sanad. Okey, kita bincang apa sikit ana. Okay, hadis ketiga, hadis Sahih Muslim tadi juga dhaif juga walaupun hadis Sahih Muslim.
Meskipun diriwayatkan oleh Muslim, pertama Mus'ab bin Syaibah adalah perawi dia dah. Perawi yang banyak meriwayatkan hadis-hadis mungkar juga Mus'ab bin Syaibah ni, walaupun dia perawi Sahih Muslim. Demikianlah kata Imam Ahmad lah. B. Abu Hatim mengatakan ia tidak kuat, dhaif. Orang ramai berpandangan tidak baik terhadapnya, terhadap Mus'ab bin Syaibah ni. D. Kata Abu Daud, hadis Mus'ab dhaif. Daraqutni pula berkata dia tidak kuat, dhaif dan tidak hafiz. Tidak hafal maulid lah, tidak kuat. F. Al-Uqali berkata hadis-hadisnya banyak yang mungkar. Antara hadis mungkar Mus'ab yang dikemukakan sebagai contoh oleh Al-Uqali ialah hadis kisah, hadis limuk ni lah. Yang dikemukakan oleh Muslim itulah. Ini dikatakan oleh Al-Uqali sebagai hadis mungkar. Lihat Az-Zahabi Mizanul I'tidal jilid 4 muka surat 20, Ibnu Jauzi Ad-Du'afa wal Matrukin muka surat 23, Al-Uqali Ad-Du'afa Al-Kabir jilid 8 muka surat 23. Itu perawi yang pertama dalam hadis yang ketiga, hadis Muslim ni. Yang kedua, perawi kedua Zakaria yang menerima hadis daripada Mus'ab bin ialah Zakaria bin Abi Az-Zaidah, meninggal 148 Hijrah. Walaupun ada ulama mengatakan ia perawi sadiq, soleh, bahkan hafiz, namun sekian ramai tokoh rijal mengatakan ia perawi dhaif juga dah. Abu Hatim berkata perawi lemah, mudallis. B. Abu Daud berkata siqah tetapi mudallis. Siqah tak boleh percaya tapi dia ni tusuk tok guru dah. Tak cerita perhabis tok guru dia sebenarnya. Si Ahmad berkata perawi lemah. Imam Ahmad kata lemah terus lah. D. Abu Zur'ah berkata perawi Suwailih, banyak melakukan tadlis daripada Asy-Sya'bi. Dia tadlis, dia tak cerita tok guru sebelum Asy-Sya'bi kau gapo ni susuk tok guru dah. Dalam isnad Muslim di atas perawi berbendalis ini telah meriwayatkan hadis secara an-anah pula dah. Masalah dia sebut an-anah. An takut ada tok guru yang tak berapa kuat ni, dhaif kau dia tak royak dah. Riwayat an-anah oleh perawi mudallis adalah dhaif. Adanya dua orang perawi bermasalah ini dalam isnad hadis di atas sudah cukup untuk menjadikan hadis tersebut adalah dhaif. Tak boleh nak sampai tahap sahih. Okey, habis itu dah. Okey, itu kritikan terhadap riwayat baru. Kritikan terhadap matan hadis, isi kandungan hadis kita akan bincang lepas ni lah, panjang sangat lagi. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika, subhanakamdika, subhanakamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.